Waalaikumsalam murid-murid. Wah, cantiknya anak murid cikgu pagi ni. Semua sehat kan? Sehat? Alhamdulillah, syukur. Jadi bolehlah ya kita sambung pelajaran kita pagi ni? Okey, jadi hari ni kita akan belajar benda baru lah. Sebab minggu lalu kan kita sudah belajar tentang saja. Jadi hari ni kita mesti belajar perkara baru supaya kita lebih banyak ilmu pengetahuan. Okey, minggu ni kita akan belajar tentang satu benda ni. Tapi kamu perlu teka apa yang cikgu akan ajar. Cikgu akan baca dulu Ikan dibeli di sebuah pasar. Pasarnya besar, di jalan indah. Murid semua perlu belajar agar menebal ilmu. Pantun cikgu. Nah, siapa tahu cikgu ajar apa tadi? Okey, tak ada yang mau teka? Ya, betul semua. Betul, cikgu sedang melafazkan pantun. Pandainya anak-anak cikgu ni, astaga. Jadi secara tak langsung hari ini kita belajarlah tentang pantun. Okey murid-murid, kamu tahu tak apa tu pantun? Pantun ni dia merupakan salah satu bentuk puisi nama. Lepas tu dia mesti ada ciri-cirinya yang tersendiri, ciri-ciri khas. Nah, jadi bagi memastikan aktif pembelajaran kita lebih seronok pada hari ini, cikgu ada bawa kotak pembelajaran ajaib. Banyak kotak ni boleh buat. Jadi terlebih dahulu kita akan ambil satu rangkap. Kalau nampak sini kan ada 3 rangkap pantun. Jadi cikgu akan ambil satu rangkap sahaja untuk membuktikan yang ciri-ciri pantun ni ada dalam setiap pantun ni. Tapi cikgu akan ambil satu sahaja sebab keempat-empatnya, ketiga-tiganya adalah sama. Boleh? Okey. Jadi pantun yang pertama ni cikgu ambil sebagai contoh berbunyi begini. Pergi ke kedai membeli bunga. Bunga dibeli cantik sekali. Alam sekitar perlu dijaga agar hidup sentiasa harmoni. Jadi kamu nampak juga kan pantun ni berkenaan alam sekitar, ya betul, pandai. Jadi kita ambil rangkap pantun ni untuk membuktikan ciri-ciri pantun. Boleh? Okey. Apa cikgu? Okey. Ciri-ciri pantun yang pertama ialah pantun ni dia terdiri daripada 4 baris. Okey, kita buktikan ya. Okey, untuk 4 baris ni untuk rangkap pertama ni 1, 2, 3, 4. Jadi ada bukti 4 baris. Begitu juga yang kedua dengan yang ketiga. Faham? Itu ciri-ciri yang pertama. Manakala ciri-ciri yang kedua, setiap baris kata ni dia mesti mempunyai 8 sehingga 12 suku kata sahaja. Okey, kita buktikan. Okey, untuk baris pertama dalam rangkap pertama, pergi ke kedai membeli bunga. Jadi kamu nampak berapa suku kata? Ya betul, pandai anak murid. Ada 10 suku kata. Begitu juga yang lain. Okey, yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga ialah ada pembayang dan ada maksud. Maksud pembayang ni dia hanya 2 rangkap di atas, manakala maksudnya ada 2 rangkap di bawah. Maksudnya pembayang tu hanya sekadar membayangkan sahaja tentang pantun, ataupun kita lebih kenali sebagai pembukti bahawa setiap pantun ni dia ada rimanya yang tersendiri. Rima tu apa? Nanti cikgu ajar. Boleh? Setakat ni faham? Bagus murid-murid. Jadi maksud tu yang 2 rangkap di bawah tu itu merupakan maksud sebenar pantun ni lah. Maksudnya cikgu tengok bukti ya. Pergi ke kedai membeli bunga. Bunga dibeli cantik sekali. Alam sekitar perlu dijaga agar hidup sentiasa harmoni. Jadi kita tahu pantun ni dia sebenarnya berkenaan alam sekitar. Yang kamu cakap tadi itu kan betul. Jadi kita dapat tahulah bahawa pantun ni dia berkenaan alam sekitar sebab 2 rangkap terakhir adalah tentang alam sekitar. Ya pandai murid. Okey, ciri-ciri yang keempat iaitu ciri-ciri yang terakhir ialah setiap pantun dia mempunyai rimanya yang tersendiri, iaitu rima AB AB. Maksud AB AB ni B berpasangan. Maksudnya rangkap pertama dengan rangkap ketiga mempunyai rima yang sama. Contoh, pergi ke kedai membeli bunga. Dan yang ketiga, alam sekitar perlu dijaga. Maksudnya
rima terakhirnya yaitu GA, GA mesti sama sebab peraturan rima adalah A, B, A, B. Maksudnya A dengan A, B dengan B maksudnya. Lepas tu baris pertama dengan baris ketiga ni perlu mempunyai rima akhir yang sama, yaitu contoh kalau GA belakang yang untuk baris pertama, untuk baris ketiga mesti juga GA. Nah, tengok ni. Yang kedua, untuk B dengan B, baris kedua dengan baris keempat masih sama kan? Jadi kita tengok sini, bunga dibeli cantik sekali. Dengan yang terakhir yaitu baris keempat agar hidup sentiasa harmoni. Kita dengar juga sendiri kan, I. Jadi huruf terakhirnya adalah rima I. Faham? Baiklah, paham. Jadi kalau paham, jadi cikgu mau bagi kamu ganjaran. Kamu kan suka menyanyi, jadi cikgu akan menyanyikan lagu. Kita sama-sama lah menyanyikan lagu menggunakan marakas. Jadi marakas ini ada beberapa buah tuh, ada beberapa biji, ada beberapa buah marakas. Jadi cikgu setiap kumpulan ketua boleh datang ambil. Okey, pandai semua. Jadi sampaikan. Okey, kita akan menyanyikan lagu Rasa Sayang ni. Siapa tahu lagu Rasa Sayang ni? Yes, semua tahu. Jadi kita guna iramanya berdasarkan lirik ni. Boleh sama-sama dengan cikgu? Okey, kita mulai ya. Okey. 1, 2, 3. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat nona jauh. Rasa sayang, sayang, pergi ke kedai beli bunga diberi cantik sendiri. Orang sekitar perlu dijaga agar hidup sentiasa harmoni. Rasa sayang, rasa sayang, sayang, lihat nona jauh. Rasa sayang, sayang, dengar cikgu menyanyi. Wah, cikgu sangat terpegun. Semoga kamu terus pandai menyanyi sebab kamu kan suka menyanyi. Jadi kalau kamu belajar menyanyi, kamu sangat belajar sendiri menyanyi, ilmu senang, ya senang masuk dalam dalam ingatan. Jadi sampai sini cara saya menyanyi kita, sebab lepas ni kita akan bersama-sama dengan Cikgu Amirul untuk buat origami. Siapa tak sabar? Okey, jom kita beralih kepada Cikgu Amirul. Jom buat origami. Baiklah, sebentar tadi Cik Zaratul telah pun mengajar kamu tentang pengenalan terhadap pantun. Selain itu, beliau juga telah mengajak kamu melaksanakan satu aktiviti yang sangat menyenangkan. Itu apa? Menyanyikan pantun. Jadi, seterusnya pada aktiviti kita pada kali ini tidak kurang seronoknya dengan aktiviti yang pertama tadi. Itu aktiviti pada kali ini cikgu namakan sebagai Jom Buat Origami. Okey, siapa di kelas ni telah tahu apa itu origami? Angkat tangan. Ya, Arif apa? Ya, pantun ialah seni lipat. Jadi pantun pun sudah dinamakan sebagai pantun alam sekitar. Jadi tema origami yang kita akan hasilkan ini adalah origami alam sekitar. Okey, sebagai contoh origami lembu, pokok dan itik. Okey. Baiklah. Origami yang kita akan hasilkan pada kali ini ialah origami pokok, dan kita akan laksanakan origami ini di dalam kelas dengan berpandukan kepada buku origami alam sekitar. Jom kita buat.
Baiklah murid-murid, sebentar tadi Cikgu Amirul telah ajar mengenai origami alam sekitar. Jadi banyak yang telah kita pelajari daripada origami tersebut. Sekarang kita akan bermain pula. Jadi permainan kita hari ini ialah permainan papan gergasi. Sebelum tu Cikgu ingin tanya, siapa pernah bermain Jutaria sebelum ini? Semua pernah main? Bagus. Jadi permainan papan gergasi ini sama sahaja dengan konsep permainan Jutaria. Tetapi permainan papan gergasi ini telah diperbesarkan saiznya dan telah diubah sesuai mengikut tema pembelajaran kita, iaitu alam sekitar. Sebelum kita bermain dan sebelum Cikgu tunjukkan cara bermain permainan papan gergasi ini, Cikgu akan bahagikan terlebih dahulu kalian semua kepada satu kumpulan 3 orang. Baiklah, sekarang setiap satu kumpulan ada 3 orang, bukan? Jadi cikgu akan agihkan 3 watak dalam satu kumpulan. Jadi dalam kumpulan itu, ahli kumpulan tersebut akan mengambil 1 orang 1 watak. Jadi kalau dapat watak rusa, maka dia akan jadi rusa. Kedua, kucing. 3, gajah. Oke, jadi kalau sudah dapat watak-watak ini, pakaikan di leher. Kemudian cikgu akan serahkan juga 1 ketul dadu untuk bermain papan gergasi. Jadi cara yang pertama, sudah kita pakai watak nih 1 orang 1, kita akan secara bergilir-gilir, kita akan kocok dadu nih. Contoh 3. Jadi dari kotak mula kita akan melompat atau buat pergerakan apa saja yang pastinya jangan berjalan. Contoh 3 dari mula 1, 2, 3. Jadi cikgu dapat tadi di kotak kosong. Jadi kalau kotak kosong, maka murid itu perlu menunggu sehingga dadu seterusnya untuk dia bergerak ke kotak yang lain. Sekiranya ia dapat di kotak cabaran, maka ia perlu melaksanakan cabaran di kotak itu, yaitu nyatakan 2 ciri-ciri pantun. Sekiranya berada di kotak undur 1 langkah, maka perlu undur 1 langkah. Sekiranya di kotak hukuman, maka murid perlu ada di kotak hukuman dan melaksanakan hukuman yang dinyatakan. Sekiranya murid berada di kotak maju 1 langkah ke hadapan, maka murid perlu maju ke hadapan. Sekiranya lagi murid-murid dapat di kocok dadu dan dapat tempat di lapas pantun, maka murid-murid perlu melafazkan pantun seperti yang tertera dalam kotak lafaz pantun. Dan kotak yang terakhir ialah kotak penghargaan. Jadi di kotak penghargaan ini seperti yang tertera, ia memberikan penghargaan kepada pemain. Maka penghargaannya akan tertera dalam kotak tersebut. Sekiranya disuruh maju, maka maju. Sekiranya tidak, maka tidak. Jadi setelah habis semua kotak, kita akan berakhir di kotak penamat. Jadi itu sahaja permainan kita. Tanpa membuang masa, mari kita mula bermain. Siapa yang menang, siapa yang habis dahulu di kotak tamat, cikgu akan berikan ganjaran di akhir kelas. Boleh? Oke, mari kita mulakan.